Jadi ada juga peniaga-peniaga yang memanipulasi, yang mengautakan fakta-fakta mengatakan bahawasanya alpaka ini ada sebatian perak ataupun dipanggil perak masam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat, kenalan dan juga subscriber Pok-D yang banyak membantu subscribe, like and share video-video daripada Pok-D channel. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda semua. Okey, hari ini seperti biasa Pok-D akan mengupas tajuk ilmiah tentang logam hari ini. Bukanlah tentang batu permata, tentang logam. Kenapa? Pak dia dapat mesej DM daripada personal mesej. Ada orang suruh Pak dia bagi pencerahan tentang logam yang bernama alpakar. Jadi logam alpakar itu ada orang cakap perak, ada orang cakap ada unsur-unsur perak. Hari ini Pak dia akan berbagi pencerahan apakah itu logam alpakar. Jadi logam alpakar ini adalah satu logam yang terkenal dalam 4-5 tahun kebelakangan ini. Dia adalah alternatif kepada logam perak. Dia warnanya seakan-akan perak, warna putih. Bila dibuat dalam bentuk cincin, susah nak membezakan mana tu alpakar dan mana tu perak, sebab dia warna seakan-akan sama. Tapi kalau orang yang sudah mahir di dalam logam perak dan logam alpakar ini, dia dapat mengenali. Tapi kalau orang-orang yang baru menceburi dalam bidang batu permata cincin, saya rasa dia orang tidak dapat membezakan manakah satu alpaka dan perak. Apatah lagi kalau alpaka itu telah dikrom dengan white gold atau telah disalut dengan emas. Jadi susah kita nak membezakan manakah satu alpaka dan perak. Jadi sebenarnya alpakar ini adalah perpaduan di antara 3 logam. Yang pertama, logam yang digunakan untuk dibuat alpakar itu adalah nikel, tembaga dan zinc. Jadi perpaduan di antara 3 logam ini terjadilah dia logam yang baru yang terkenal dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, namanya alpakar. Digunakan alpakar tadi untuk dibuatkan takar-takar cincin yang sudah siap untuk dipasang batu permata. Jadi perbezaan di antara perak dengan alpakar ini jauh beza dia dari segi harga. Contohnya perak harga dia lebih kurang di antara 100 ke 200 satu bentuk cincin. Alpakar ini satu bentuk cincin dia harganya 10 ke 30 ringgit. Itulah perbezaan dari segi harga pun sudah jauh berbeza. Dan alpakar ini lama-lama kalau kita pakai dia agak jadi kusam. Walaupun dia putih, di buffing, dicuci balik dia akan jadi putih balik. Tapi dia mudah oxidize dengan udara. Bila kita pakai dia mudah dalam bertindak balas dengan peluh, dia akan menjadi kusam, menjadi hitam. Dan kalau perak dia agak lama untuk oxidize. Itulah perbezaan di antara alpakar dan perak. Alpakar ini jika sekiranya kita timbang dari segi berat di antara alpakar dan perak, contohnya 10 gram alpakar, 10 gram perak, dia agak berbeza. Jadi banyak batu-batu permata yang murah seperti akik daripada Indonesia, kebanyakannya disetting, diletakkan di atas alpakar untuk dijualkan dalam bentuk volume dan harga yang murah. Jadi sebab itulah alpakar ini mendapat tempat juga di dalam perniagaan seperti batu-batu akik untuk diikat supaya kosnya tak tinggi. Kosnya daripada RM10 ke RM30 dan dia boleh jual dengan harga yang murah dengan volume yang tinggi. Jadi kalau batu-batu akik tu diikat semuanya perak, pastilah batu tu akan menjadi mahal. Nak dijual dengan volume pun susah. Jadi alpakar ini sebagai ikatan sementara kepada batu-batu permata. Setelah dijual, orang yang membeli itu nak mengikat perak, dia akan buang alpakar tu, diikatkan perak balik. Itulah tujuan alpakar sebenarnya. Tapi penerangan Pok-D di sini, alpakar tu tetap alpakar, perak tetap perak. Jadi Pok-D terpanggil untuk membuat pencerahan tentang logam alpakar ini. Kenapa Pok-D mendapat PM daripada orang tertentu, dia membeli alpakar ini atas dasar perak. Ada penjual-penjual yang tidak jujur yang memanipulasikan alpakar ini adalah campuran perak ataupun dipanggil perak masam atau perak asam. Itulah. Jadi Pok-D buat penjelasan di sini bahawasanya alpakar itu bukanlah perak. Perak dia punya logam, campuran logam lain, dan alpakar itu campuran logam daripada 3 logam tadi, daripada nikel, tembaga dan zinc. Jadilah dia alpakar. Dan mutu alpakar ini, nilai alpakar ini lebih rendah, jauh lebih rendah berbanding perak.
Jadi ada juga peniaga-peniaga yang memanipulasi, yang mengautakan fakta-fakta mengatakan bahawasanya alpaka ini ada sebatang perak ataupun dipanggil perak masam ataupun dipanggil perak asam, tujuan untuk menipu dan tujuan untuk menjual bahan itu dengan harga yang tinggi. Jadi di sini Pak dibagi penjelasan supaya tidak ada lagi yang tertipu ataupun yang tidak tahu, yang keliru tentang bahan alpakar ini sebenarnya. Jadi harapan supaya sesiapa yang menonton video ini sudah faham apakah itu alpakar, apakah itu perak, dan supaya tidak ada lagi selepas ini orang yang keliru tentang logam yang dimasukkan alpakar ini. Jadi setakat itu sajalah video Pak D pada hari ini, penjelasan atau pencerahan tentang logam alpakar dan perak, supaya tidak ada lagi yang tertipu dan yang keliru. Jadi setakat itu saja, sehingga kita berjumpa lagi di dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.